Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar anak-anak semua yang berada di rumah? Ustazah Razwin doakan semoga semuanya sehat walafiat. InsyaAllah. Bertemu lagi kita dalam pembelajaran sirah. Sebelum itu, marilah kita sama-sama menadah tangan memohon doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar pembelajaran kita pada hari ini mendapat keredaan dan keberkatan daripadanya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wansyur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, untuk sirah tahun 4 kita masih berada dalam tajuk peperangan Badar Al-Kubra. Okey, mari kita tengok gambar yang Ustazah sediakan. Di sini terdapat tentera menunggang kuda, ada bendera perang, ada senjata yang dibawa untuk berperang. Ini adalah merupakan gambaran peperangan di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey, nombor 4. Apa kaitan dengan nombor 4? Okey, hari ini kita belajar sebab berlaku peperangan Badar Al-Kubra. Di sini Ustazah Razwin sediakan ada 4 huraian yang Ustazah akan terangkan berkenaan sebab berlaku peperangan Badar Al-Kubra. Ada 4 sebab ya. Sebab yang pertama, orang kafir Quraisy bercita-cita untuk menghancurkan pengaruh Islam. Ini adalah kerana dalam tempoh 2 tahun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada di Madinah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah pun dapat sokongan dengan hebat daripada orang-orang Madinah. Baginda dapat menyebarkan dakwah Islam dengan sempurna, dengan mudah. Jadi orang kafir Quraisy sakit hati, iri hati, lalu mereka sentiasa menanamkan cita-cita untuk menghancurkan pengaruh Islam. Yang kedua, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menurunkan perintah mengharuskan umat Islam berperang. Ini adalah kerana Rasulullah bersama para sahabat baginda serta orang Islam yang berada di Madinah sentiasa berjaga-jaga, sentiasa berhati-hati. Kerana apa? Kerana dikuatiri ada pihak musuh ataupun orang kafir Quraisy sendiri cuba memerangi orang-orang Islam. Jadi turunlah ayat Al-Quran ini. Apa ayat Al-Qurannya? Kita baca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Uzina lilladzina yuqataluna biannahum zulimu wa innallaha ala nasrihim laqadir. Surah Al-Hajj ayat yang ke-39 yang bermaksud diizinkan berperang bagi orang-orang yakni Islam yang diperangi, iaitu oleh golongan penceroboh, kerana sesungguhnya mereka telah dianiaya dan Allah Subhanahu wa Ta'ala amat berkuasa untuk menolong mereka, iaitu mencapai kemenangan. Okey. Ayat Al-Quran ini memberi perangsang kepada umat Islam agar umat Islam perlulah mempertahankan agama Islam, mempertahankan maruah Islam. Jadi diharuskanlah berperang. Apabila turun ayat Al-Quran ini, maka yang ketiga ini, orang Islam menyekat dagangan kafir Quraisy Mekah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama para sahabat baginda cuba membuat cadangan untuk mengintip atau buat intipan terhadap pedagang-pedagang kafir Quraisy yang melalui jalan Madinah dari Mekah, lalu jalan Madinah pergi Syam. Dari Syam lalu jalan Madinah pergi Mekah. Itulah perjalanan orang kafir Quraisy membawa hasil dagangan. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
bersama para sahabat baginda cuba membuat sekatan dagangan kafir Quraisy Mekah. Ini kerana apa? Kerana ingin melemahkan kekuatan tentera kafir Quraisy. Sebelum ini orang Islam yang berhijrah dari Mekah pergi ke Madinah tidak membawa sebarang harta pun. Hanya diri sahaja yang dibawa. Jadi apabila sekiranya orang Islam boleh menyekat dagangan kafir Quraisy Mekah tadi, maka orang-orang Islam bolehlah mengambil semula harta orang Islam yang dahulu tinggal. Jadi sekurang-kurangnya bolehlah mengganti harta-harta mereka yang tertinggal. Ketika itu, orang kafir Quraisy diketuai oleh Abu Sufyan bin Harb. Beliau inilah yang merupakan ketua pedagang kafir Quraisy ketika itu. Jadi apabila Abu Sufyan bin Harb mengetahui rancangan orang Islam ini, maka Abu Sufyan pun cuba mengubah haluan tadi. Dia tidak mengikut jalan sebelum ini. Dia cuba mengubah laluan jalan pantai. Tapi apa yang terjadi? Kita tengok yang keempat. Pembesar kafir Quraisy Mekah, iaitu Abu Jahal bin Hisham, tetap dengan pendiriannya untuk bersiap keluar mencabar dan melancarkan serangan balas terhadap tentera Islam. Abu Jahal bin Hisham sendiri menjadi ketua tentera orang kafir Quraisy ketika itu. Beliau ini tidak mahu mengalah. Malahan dia cuba melawan, mencabar orang Islam. Jadi ada 4 sebab di sini peperangan Badar Al-Kubra berlaku. Okey, Alhamdulillah Ustazah sudah selesai menerangkan kepada semua murid. Sebagai latihan murid di rumah, Ustazah minta semua murid bolehlah menjawab soalan yang Ustazah sediakan. Soalannya, tuliskan 4 sebab berlaku peperangan Badar Al-Kubra. Murid bolehlah menjawab di dalam buku tulis masing-masing. Okey, selesai menjawab, bolehlah maklumkan kepada Ustazah Razwin. Rasanya sampai di sini sahaja pertemuan kita kali ini. InsyaAllah kita akan bertemu lagi di masa akan datang. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.